Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Hafiz, pada minggu ini subjek sejarah tingkatan 4. Pada minggu ini ingin Cikgu kupaskan bab 3, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Sebelum kita mulakan pembelajaran secara maya, jangan lupa like page MMTC. Baiklah, hari ini kita akan teruskan dengan modul sejarah tingkatan 4 April 2020. Bab 3, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Sinopsis konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Bab ini membincangkan tentang konflik dunia yang merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang ini tercetus akibat perkembangan imperialisme dan nasionalisme dalam persaingan merebut kuasa politik dan ekonomi. Perang dunia ini bermula di Eropah sehingga merebak ke negara kita. Negara kita telah diperintah oleh tentera Jepun sehingga mencetuskan tindak balas rakyat dan menyemarakkan nasionalisme dalam kalangan rakyat. Kita akan belajar 3.1 nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. 3.2 latar belakang Perang Dunia. 3.3 Perang Dunia Kedua. 3.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Kesedaran awal nasionalisme. Gerakan awal nasionalisme ini dipengaruhi idea gerakan Islam dari Timur Tengah. Justru, British memperkenalkan Undang-Undang Islam pada tahun 1904 bagi memastikan sesiapa yang mencetak dan mengedar tulisan berkaitan dengan agama dan politik Islam tanpa keizinan Sultan boleh dikenakan penjara. British turut memperkenalkan dua badan penyiasat untuk mengawal gerakan Islamiah, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah. Kedua adalah Biro Siasatan Politik. Baiklah, kita teruskan dengan latar belakang Perang Dunia. Punca Perang Dunia Pertama. Yang pertama, perkembangan nasionalisme. Yang kedua, persaingan kuasa imperialisme. Dan yang ketiga, mempertahankan kepentingan. Perang Dunia Pertama, 1914 hingga 1914. Perang Dunia Pertama melibatkan 30 buah negara, telah mengorbankan hampir 30 juta nyawa. Pada penghujung abad ke-19, negara kecil di Eropah telah bersatu dan membentuk negara bangsa yang besar, contohnya Jerman dan Itali. Jerman dan Itali telah menyertai kuasa besar Eropah seperti Britain, Perancis, Austria, Hungary dan Rusia untuk mendapatkan tanah jajahan. Oleh itu, kuasa-kuasa besar ini sanggup berperang untuk membuktikan kekuasaan mereka masing-masing. Baiklah, faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Pertama. Faktor pertama, persaingan kuasa imperialisme, iaitu keperluan revolusi industri yang berlaku di Eropah untuk mendapatkan bahan mentah. Sebagai contoh, biji timah dan petroleum. Menjelang penghujung abad ke-19 dan abad ke-20, persaingan sengit berlaku di kalangan kuasa Eropah yang disebabkan kemunculan imperialisme baru. Persaingan berlaku dalam kalangan kuasa Eropah untuk membentuk lingkungan pengaruh masing-masing. Faktor kedua, pakatan ketenteraan. Pembentukan pakatan ketenteraan seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Berlakunya kestabilan politik dan persaingan senjata moden adalah matlamat utama pakatan ketenteraan ini. Menjelang abad ke-20, negara Eropah telah membentuk dan
membentuk dua pakatan, iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Perikatan Kuasa Tengah dikenali sebagai Triple Alliance pada tahun 1882. Anggotanya adalah Jerman, Itali, Austria, Hungary, dan keanggotaan kemudiannya diikuti oleh Turki dan Bulgaria. Pakatan Bertiga pula dikenali sebagai Triple Entente yang ditubuh pada tahun 1907. Anggota Britain, Perancis, Rusia, dan keanggotaan kemudiannya Itali dan Jepun. Faktor ketiga, krisis rantau Balkan. Permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia, kemuncak krisis ialah pembunuhan Archduke Ferdinand. Oleh itu, peristiwa pencetus berlakunya Perang Dunia Pertama. Baiklah, kita lihat peta peristiwa tercetus Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Pertama, pembunuhan Archduke Ferdinand di Sarajevo, Bosnia. Ya, disitulah kedudukannya. Kedua, Austria dengan sokongan Jerman isytiharkan perang di Jerman. Ketiga, Serbia pula mendapat sokongan Rusia dan Perancis. Keempat, Jerman menyerang Perancis melalui Belgium. Kelima, Britain campur tangan dan meminta bantuan Amerika Syarikat. Keenam, Amerika Syarikat turut campur tangan apabila kapal dagangannya diserang. Siapakah Archduke dan mengapakah baginda dibunuh? Pewaris tahta Austria-Hungary. Motif pembunuhan ialah untuk memerdekakan provinsi atau sebagai daerah Slavia Selatan daripada penguasaan Austria-Hungary supaya boleh membentuk kesatuan Yugoslavia. Pembunuhan ini menyebabkan kerajaan Austria-Hungary mengancam menyerang Serbia. Peristiwa ini berlaku pembunuhan di Sarajevo pada 28 Jun 1914. Bagaimanakah Rusia, Jerman, Perancis, Britain, dan Amerika Syarikat terlibat dengan konflik perang? Rusia menyokong Serbia untuk menguasai semenanjung Balkan dan memusnahkan Empayar Turki Utsmaniyah. Jerman melindungi Austria-Hungary sebagai rakan sekutu dengan menyerang Perancis melalui Belgium. Perancis merupakan seteru Jerman akibat Jerman mengambil wilayahnya iaitu Alsace dan Lorraine. Britain. Perancis merupakan rakan sekutu Britain dan serangan ke atas Jerman adalah sebagai tindak balas. Amerika Syarikat. Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat iaitu Lusitania menyebabkan kematian 128 orang warga Amerika Syarikat. Pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Perikatan Kuasa Tengah, Jerman, Austria-Hungary, Turki, Bulgaria. Pakatan Bertiga, pihak bersekutu, Britain, Perancis, Rusia, Itali, Serbia. Berakhir Perang Dunia Pertama, berlakunya persidangan Damai Paris. Persidangan Damai Paris ini adalah untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang. Adalah untuk memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah.
Oleh itu, melahirkan Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson sebagai asas prinsip perdamaian, iaitu menentu nasib negara oleh rakyat sendiri, simpadan negara berasaskan bangsa. Apakah itu Perjanjian Versailles? Perjanjian ini merupakan Jerman bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Jerman membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Jerman dikehendaki menghadkan saiz angkatan tenteranya. Jerman menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Kesannya terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa. Kesan Perang Dunia Pertama. Keruntuhan pemerintahan beraja. Di Jerman, Kaisar Wilhelm II terpaksa turun tahta dan wujudnya kerajaan republik. Austria-Hungary, berakhirnya pemerintahan dinasti Habsburg, terbentuknya negara-negara baru akibat pemberontakan. Rusia, tumbangnya pemerintahan Beraja Tsar Nicholas II. Terbentuk kerajaan komunis di bawah Vladimir Lenin. Utsmaniyah, Sultan Mehmed VI digulingkan. Terbentuk Republik Turki diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. 2. Kemunculan negara baru. Keruntuhan Austria-Hungary, kemunculan negara baru seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia, dan Yugoslavia. Perpecahan Empayar Rusia, munculnya negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia, dan Lithuania. Perpecahan Utsmaniyah, munculnya negara baru seperti Lebanon, Syria, dan Iraq. Kesan ketiga terhadap negara kita, berlakunya kebangkitan orang Melayu disekat. Raja-raja terpaksa menandatangani peristiharaan perang yang menyokong dan taat setia kepada British. Pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang diluluskan oleh British. British memanipulasi kemakmuran ekonomi seperti biji timah dan getah untuk pembiayaan operasi British dalam Perang Dunia. Baiklah, latihan untuk pelajar. Sila salin. Nyatakan kesan politik, kesan ekonomi, kesan sosial apabila berlakunya selepas Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Cikgu ulang. Nyatakan kesan politik, kesan ekonomi, dan kesan sosial selepas berlakunya Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Pelajar dikehendaki untuk menjawab selama 20 minit. Baiklah, pembelajaran kita secara maya pada minggu ini sudah berakhir. Oleh itu, cikgu ingin memberi sedikit hint tajuk pada minggu hadapan, iaitu Perang Dunia Kedua. Diharapkan semua pelajar dapat menghuraikan dan bersedia untuk tajuk pada minggu hadapan, Perang Dunia Kedua. Sekian, terima kasih.